I believe I can fly. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Sihat? Sihat. Nak jawab tu boleh buka mic dulu. Sihat semua ni. Siapa ni? Ada Wia, Trisha, sihat semua ya? Kopi, alhamdulillah. Kopi dipakai elok, tutup rambut. Amirul Zahari, alhamdulillah sihat semua. Jaga kesihatan. Okey, alhamdulillah. Jumpa lagi pada kelas kita pada hari ini, PKS, Pendidikan Quran Sunnah, yang mana pada sebelum ini Ustaz ada menjelaskan kepada korang semua berkenaan dengan ini. Okey, ada pembahagian tajuk. Hari ini kita belajar apa? Ustaz dah beritahu sebelumnya. Seperti yang saya sebut pada sebelumnya, kita akan belajar ayat Makkiyah dan Madaniyah. Siapa yang ada buku teks, boleh buka muka surat 91. Ayat Makkiyah, Madaniyah. Sebelum Ustaz jelaskan lebih lanjut tentang ayat Makkiyah Madaniyah ini, Ustaz nak korang berkongsi sama Ustaz apa yang korang faham, apa yang pelajar faham tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah ini. Tentunya korang dah belajar ya. Dah belajar daripada sekolah rendah. Dah pernah dengar ayat Makkiyah, dah pernah dengar ayat Madaniyah. Jadi apa sebenarnya Makkiyah yang korang semua faham? Apa yang korang faham tentang Madaniyah? Okey, siapa yang nak bagi pendapat dulu? Okey, sila Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang saya faham pasal ayat Makkiyah ini ialah ayat yang diturunkan ketika Nabi berada di Mekah, dan ayat Madaniyah ialah ayat yang diturunkan ketika Nabi berada di Madinah. Okey, baik. Terima kasih Arif. Sama-sama. Okey, yang lain. Okey, Trisha. Ayat Makkiyah biasa pendek-pendek. Kalau ayat Madaniyah dia panjang. Okey. Terima kasih Trisha. Okey, yang lain ada lagi? Jawapan yang tak sama ya. Sebab banyak versi untuk ayat Makkiyah, ayat Madaniyah ni banyak versi. Oh, kata sebab sebahagian ada yang sebut seperti yang disebut Arif tadi. Ayat Makkiyah ni yang diturunkan di Makkah, Madaniyah ni yang diturunkan sewaktu Nabi di Madinah. Juga tadi yang disebut Trisha tadi, ada juga yang sebut ulama Makkiyah ni ayat yang pendek-pendek, Madaniyah ni yang panjang-panjang. Okey, siapa lagi yang nak tambah? Satu orang lagi. Okey, sila. Amirul Hazik. Ayat Makkiyah ni dia diturunkan sebelum hijrah. Madaniyah ni selepas hijrah. Okey, ayat Mekah sebelum Nabi hijrah, Madaniyah ni selepas Nabi hijrah. Okey, kita terima kasih Amirul Hazik. Okey, macam ni. Semua yang disebutkan oleh kawan-kawan korang tadi itu adalah betul semua. Cuma nanti ada pembahagiannya lagi. Pada tingkatan 5 ni kita akan belajar lebih dalam lagi. Di sini Ustaz akan share buku teks bagi yang tidak ada buku. Ulama telah membahagikan pengertian Makkiyah Madaniyah ni daripada tiga aspek. Pertama sini daripada segi masa. Okey, yang kedua daripada segi tempat. Okey, yang ketiga daripada daripada segi kumpulan sasaran. Jadi nanti korang ketika exam hati-hati dalam membaca soalan. Kalau kita tengok daripada segi masa ni seperti yang disebut oleh Arif tadi ya. Arif tadi ayat yang diturunkan yang disebut oleh Amirul Hazik. Ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Okey, ini Makkiyah. Dinamakan ayat Makkiyah walaupun diturunkan di Madaniyah. Apa maksudnya?
walaupun ayat ni diturunkan di Mekah, tapi ada juga satu-satu yang diturunkan di Madinah. Di Madinah. Di sini contoh ni ayat 3 surah Al-Maidah. Ini dikategorikan sebagai ayat Madaniyah walaupun diturunkan di padang Arafah. Okey, jadi tidak semua ayat Makkiyah ni itu Makkiyah, ada juga Madaniyah, tapi hanya satu-satu. Di sini al-yauma akmaltu. Pernah dengar ayat ni? Wahyu terakhir ya yang turun. Ada ulama yang menyebutkan ini wahyu yang terakhir turun. Dan juga ni ayat 58 surah An-Nisa. Ini pun dikategorikan diturunkan di Fathul Makkah. Ketika Fathul Makkah kerana diturunkan selepas hijrah. Jadi ada pengecualian ya. Tapi poinnya adalah ayat Makkiyah daripada segi masa ni yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Jadi nanti kalau menjawab dalam soalan, ayat Makkiyah ialah ayat yang diturunkan sebelum hijrah walaupun diturunkan di Madinah. Macam tu. Ada hujungnya tambahan walaupun diturunkan di Madinah. Ini contoh ada 2 ayat ya. Juga ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan selepas Nabi hijrah ya. Walaupun diturunkan di Mekah. Itu daripada segi masa. Yang kedua, daripada segi tempat. Makkiyah, ayat yang diturunkan di Mekah walaupun diturunkan selepas hijrah. Di sini ada contohnya ini. Ayat ni surah Az-Zukhruf ayat 45 ini. Di sini disebutkan ya pendapat ini kurang tepat dalam membuat pembahagian ayat Makkiyah dan Madaniyah. Kerana terdapat ayat yang tidak diturunkan sama ada di Mekah ataupun di Madaniyah tetapi di tempat lain. Maksudnya ayat yang turun ni bukan hanya ada di Mekah, bukan hanya ada di Madinah. Yang ayat ni pula diturunkan di pada malam Isra di Baitul Maqdis. Jadi pendapat daripada segi tempat ni Makkiyah, ayat yang diturunkan di Mekah walaupun diturunkan selepas hijrah. Yang Madaniyah pula ayat yang diturunkan di Madinah walaupun diturunkan sebelum hijrah. Pendapat ini kurang tepat dalam pandangan ulama. Tapi korang semua kena belajar, kena tahu. Lepas tu yang ketiga adalah daripada segi kumpulan sasaran. Kalau Makkiyah, ayat yang ditujukan kepada penduduk Mekah ni. Kalau Madaniyah, ayat yang ditujukan kepada penduduk Madinah. Okey, jadi daripada 3 pendapat ini, mana yang paling masyhur? Yang paling masyhur menurut pandangan ulama adalah yang ni. Daripada segi masa, ini yang masyhur. Ayat Makkiyah ialah ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah walaupun diturunkan di Madinah. Ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan selepas Nabi hijrah walaupun diturunkan di Mekah. Ini pendapat yang masyhur. Ini pendapat yang paling masyhur. Jadi nanti ketika dalam exam hati-hati dalam menjawab ya. Kalau ditanya pendapat apa yang paling masyhur daripada Makkiyah Madaniyah, yang masyhur adalah daripada segi masa, jelaskan ni. Ayat Makkiyah ini, ayat Madaniyah ini. Tapi kalau ditanya tentang ayat Makkiyah, korang kena faham mana yang segi masa, mana yang segi tempat dan mana daripada segi kumpulan sasaran. Seterusnya di sini, ini ciri ayat Makkiyah Madaniyah seperti yang disebutkan oleh Trisha tadi. Trisha tadi sebut ayat Makkiyah ni pendek-pendek ni. Jadi yang disebut Trisha itu adalah lebih kepada ciri. Ciri. Lepas tu kalau ayat Madaniyah, di sini mana ayat yang panjang? Ni lebih panjang. Kita tengok Mekah, ayat Makkiyah ni biasanya membicarakan tentang tauhid. Boleh korang garis bawahi ni ya, atau korang color. Color di situ. Jadi Makkiyah ni biasa bercerita tentang tauhid, tentang keesaan Allah, tentang apapun yang menunjukkan Allah tu maha besar, Allah maha kaya, Allah maha segala-galanya. Jadi nanti biasanya kenapa ayat Makkiyah ni lebih dikenali dengan tauhid? Kerana Nabi dulu ketika di Mekah ni masih ramai orang yang belum masuk Islam.
belum ramai orang masuk Islam. Jadi pada ketika itu Nabi masih dalam macam mana cara ni orang-orang yang jahiliyah, orang-orang yang kafir ni boleh masuk ke dalam Islam. Mereka hanya diperkenalkan Tuhan dulu. Siapa Tuhan kita? Allah. Jadi pada masa Nabi di Mekah itu belum dikenalkan hukum Islam secara menyeluruh. Macam mana cara berpuasa, macam mana cara berzakat, macam mana syariat-syariat lain, itu belum diperkenalkan lagi. Masih bicara tentang tauhid. Macam mana kita kenal Allah, macam mana cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu dulu yang diperkenalkan oleh Nabi kepada orang-orang yang ada di Mekah pada waktu itu. Makanya ayat yang turun di Mekah ni lebih banyak kepada tentang keesaan Allah. Contoh, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Jadi lebih banyak tentang macam mana mentauhidkan. Tauhid ni mengesahkan Allah. Yang kedua di sini menceritakan kata kuncinya adalah kisah. Ini ayat Makiyah, menceritakan tentang kisah umat-umat terdahulu. Jadi buat je supaya nanti korang ni ingat ya, dalam menghafal korang biasakan menggunakan kata kunci supaya mudah menghafal. Kalau sini kan tadi yang pertama bicara tentang tauhid ibadah. Yang kedua ni tentang kisah-kisah Nabi terdahulu. Di sini disebutkan antaranya Nabi Adam. Banyak kan kisah dalam Quran kan? Semua Nabi yang 25 ni ada dikisahkan dalam Quran, betul? Ada disebut dalam Quran lah, macam tu. Okey, yang ketiga, yang kita faham, yang kita tahu selama ni, ayat Makkiyah ni pendek-pendek. Lepas tu, ni yang perlu. Ada mengandungi lafaz ya ayyuhan nas. Mana yang ya ayyuhan nas ni itu adalah ayat Makkiyah kecuali ni pada surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ni ya ayyuhalladzina amanu. Lepas tu di sini ada ni kata kuncinya ayyuhan nas ya, bagi color. Lepas tu di sini kata kuncinya adalah ayat sajadah. Ayat Makkiyah pun ada ayat sajadah. Di sini pun kata kuncinya adalah kalla, mengandungi lafaz kalla. Lepas tu di sini kata kuncinya adalah menceritakan tentang gambaran hari kiamat. Macam mana kiamat tu terjadi, macam mana kita di syurga, macam mana nanti di padang mahsyar, apa bukti-bukti orang kalau mereka di padang mahsyar nanti macam mana keadaan dia. Macam mana siksaan mereka nanti di kiamat tu. Itu tentang banyak yang bercerita tentang ayat Makkiyah. Kalau Madaniyah pula, ni kebalikannya. Kalau Makkiyah tadi bercerita tentang tauhid, keesaan Allah, maka ayat Madaniyah selepas Nabi hijrah ke Madinah, itu barulah bercerita tentang ibadah. Solat tu bagaimana? Macam mana solat? Zakat macam mana? Zakatnya macam mana? Dan ibadah-ibadah lain. Macam mana muamalat? Muamalat tahu? Apa itu muamalat? Jual beli. Ya, jual beli atau urus niaga. Dah, macam mana jual beli yang sebenarnya dalam Islam? Macam mana tentang hal ribanya? Macam mana tentang muqamarah judinya? Tentang penipuan-penipuan dalam timbangan. Itu diatur dalam muamalah. Hudud tahu? Dah biasalah kan, Malaysia bicara selalu hudud ni kan, hukum hudud. Okey. Kekeluargaan, warisan, jihad dan lain-lain. Jadi di sini kata kuncinya adalah ibadah muamalat. Lepas tu korang bayangkan ketika bicara tentang ibadat muamalat bermakna ada hudud dan lain-lain ni. Lepas tu ni tentang kisah orang munafik. Kata kuncinya. Kenapa orang munafik? Sebab di Madinah dulu, masa Nabi di Madinah, itu Nabi tidak lagi berhadapan dengan orang-orang musyrikin. Jadi ketika Nabi di Mekah dulu, Nabi itu lebih banyak berhadapan dengan orang-orang musyrik. Orang-orang yang mensyirikkan Allah, orang-orang yang menduakan Allah. Dan juga orang-orang kafir ya. Tapi ketika Nabi di Madinah, Nabi rupanya berhadapan dengan golongan yang lain pula, iaitunya orang-orang munafik. Okey, tak apa, kita tak akan cerita tentang tu. Tapi masa Nabi di Madinah ni banyak
orang-orang munafik. Lepas tu tadi ciri ayatnya kalau makiyah tadi ya ayuhan nas, kalau di sini ya ayyuhalladzina amanu. Okey, kita teruskan. Kalau di sini bawahnya lagi ciri makiyah ni, ini lebih kepada seruan ahli kitab. Kita bicara tentang apa, ayat makiyah ni bicara tentang ahli kitab daripada kalangan Yahudi, Nasrani, supaya mereka ni masuk Islam. Lepas tu ini tentang keizinan berperang, ini tentang hujah dan dalil. Jadi korang boleh color lah situ ya, untuk memudahkan korang menghafal. Okey, lepas tu di bawah ni, ni kepentingannya. Kenapa kita mesti tahu ayat makiyah? Kenapa kita mesti tahu ayat madaniyah? Iaitunya membezakan antara yang nasikh dengan mansukh. Okey, lepas tu nanti menghidupkan sejarah hidup Rasulullah. Maksudnya ini sirah Nabi ya. Dengan kita belajar makiyah madaniyah ni, kita akan tahu macam mana perjalanan hidup Nabi. Lepas tu mengetahui ayat yang diturunkan kepada masyarakat Arab. Ini tentang membantu ulama dalam melakukan pentafsiran Al-Quran. Jadi ada 4 ya. Yang kelima ni gaya bahasa yang digunakan dapat dipertikaikan. Okey, di sini kata kuncinya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa Quran ni sangat unik. Kita tengok dalam surah Al-Qari'ah lah. Jadi Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah, apa yang terjadi? Apa yang kamu tahu tentang hari kiamat? Jadi akhiran bahasa Quran ni memang bagus. Contoh lagi, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ada qul-qulah semua, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu tingginya bahasa Quran itu, baru satu kita kaji. Ada apa persoalan lagi sebelum kita akhiri? Okey, itu saja perjumpaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan korang semua berjaya. Jangan lupa belajar yang rajin. Jangan buang masa lagi untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Fikirkan SPM, fikirkan masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.